Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama bertatap muka dengan para guru kita tercinta, dengan para habaib kita tercinta. Wabil khusus kita dapat berkumpul bersama dengan tamu kita tercinta. Nama beliau adalah Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara. Beliau merupakan cucu yang ke-27 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah isyarat daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz, yang memerintahkan, mengisyaratkan akan satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut. Sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri, wilayah demi wilayah beliau datangi, beliau singgahi, beliau arumi. Singkat cerita, perjalanan lumayan panjang. Dari tahun 2000 beliau awal melangkahkan kaki sampai di Indonesia di tahun 2018. Ketika sampai di Indonesia di tahun 2018, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia. Dan mulai saat itulah beliau teringat kembali akan isyarat kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz. Ternyata negara yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Sehingga mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk berkhidmah untuk umat Islam Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita dan berkeinginan, andai kata Allah Ta'ala menakdirkan, beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Ruhi, yang beliau pegang sendiri. Bisa diikuti, bisa di follow untuk mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah bakhair. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu wahai laki-laki? Bagaimana kabarmu wahai perempuan? سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الدين، جاءنا بالأدب والأخلاق والتواضع وحسن الخلق، وقال لنا من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. لذلك حري بي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب هذا المجلس المبارك، صاحب الدعوة
صاحب هذا الحفل المبارك، أعني بذلك قوس، ما اسمه؟ رازق بدري، بدري. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة والدرجات في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير جزاء، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر موصول إلى من كان سببا لوجودي في هذه جروبوغان. أين هو هذا؟ جوز أباط، منا جوز أباط، جوز دواء، منا جوز دواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير جزاء ويجعله في ميزان حسناتكم. والشكر الأكبر موصول إلى حبيب 2000. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وبعمركم، وأسأل المولى عز وجل أن يرزقك 4 زوجات، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر موصول إلى جميع الأساتذة والمشايخ والعلماء والحبائب الحاضرين والحاضرات، ولا بد لنا أن نتقدم الشكر الجزيل أيضا إلى الجيش والبوليسي والبنسر والجماعة الرجال والنساء. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. أما عفوا مهم مقاف، هذا سقط سهوا. أيضا الشكر الكبير يعني شكر بسار dari sini ke Lebanon jauh, ada naik pesawat 2-4 jam إلى كومندون بوارجو. هذا استضافنا في الفندق عنده وأطعمنا الطعام وشربنا الشراب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير جزاء، آمين يا رب العالمين. Ngertos boten katanya. apa قرطاس؟ قرطاس يعني هذا قرطاس، هذا نكتب فيه بالقلم. شو هذا قرطاس؟ هذا شو هذا قرطاس؟ هذا قرطاس مرطوط. أبا قرطاس. طيب اسمع، اسألهم بالسندة، ولكن لا تقول أنا أتكلم سندة، مو كيف فهموا، اسأل. Kahartos henteu cenah. Sunda. Ini asli dari Bandung, Sunda. Sundanes ya. Padahal taunya cuma segitu aja, ngortos beton gitu. Beton. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan adab dan akhlak budi pekerti yang mulia, mengajarkan dan mencontohkan kepada kita semua untuk bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ungkapan rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibud dakwah, yaitu Pak Badri dan juga guru tercinta Kiai Halimi beserta seluruh daripada panitia penyelenggara. Semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak dan barakah, diberikan keturunan-keturunan yang saleh-salehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ucapan rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada orang yang menjadi sebab adanya saya di Gerobogan ini, di Jawa Tengah ini, yaitu Gus Ganung atau Gus Dawa. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada kekasih kita tercinta Wan Alfi. Beliau doakan semoga Wan Alfi semakin diberkahi oleh Allah Ta'ala, digampangkan segala urusannya, diberikan bojo yang akeh. Ayo arba'ah. Mau enggak? Mau? Atau bentar.
Mau atau takut dari istri pertama? Jika takut, kuat, siap? Ada satu ini? Juga ucapan rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan. Terima kasih yang besar, terima kasih yang tak terhingga, terima kasih yang panjang, kata beliau. Terima kasihnya dari Indonesia sampai Libanon, yaitu kepada orang yang telah menyambut saya tidur di hotelnya, saya makan dari rumah makannya, yaitu Komandan Barjo yang berada di bawah sana. Ucapan rasa syukur dan terima kasih, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan beliau dengan berlipat-lipat balasan dari Allah Ta'ala. Diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan digampangkan segala urusannya dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Juga tentunya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut andil mensukseskan daripada ini punya acara, yang sama-sama hadir. Para pemerintahan dari berbagai instansi kepemerintahan, baik sipil maupun militer, kepolisian, tentara, dan seluruh yang hadir banser di tempat ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, besok kita dikumpulkan kembali di surganya Allah, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من شفعاء سيدنا محمد يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يا أخوان تفضل علينا جميعا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مسلمين مؤمنين موحدين لله سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل خلق الدنيا وما عليها إكراما وإجلالا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالنور المبين بالدين الحنيف بالإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا الله سبحانه وتعالى رحمنا جميعا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميع المخلوقات من بشر وشجر وحجر رحموا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار رحموا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نشكر المولى عز وجل على هذه المنة التي من بها علينا، أن جعلنا من أمته ومن ملته. وفي هذه الليلة المباركة اجتمعنا هنا طاعة للمولى عز وجل، شكرا لله سبحانه وتعالى، نحتفل بتأسيس هذا المعهد المبارك أو هذا المجلس المبارك الذي يذكر فيه اسم المولى عز وجل. وأيضا هذا الليلة المبارك نجتمع هنا كما يقال في أندونيسيا حلال بحلال، يعني سامحني حتى سامحك، صحيح؟ يعني استحلال، مسامحة. المسلم يا أخوان الذي يسامح أخاه المسلم له أجر عظيم عند المولى عز وجل، له درجات عالية عند المولى عز وجل. فلذلك قال لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من بدأ أخيه بالسلام. خيركم أن الله سبحانه وتعالى جعل الخيرة في من بدأ أخيه في السلام. مثلا أنا متخاصم مع الأستاذ شجاع يوم اثنين ثلاثة ماكسيمال 3 أيام. المخاصمة حسب السنة الشريفة في الإسلام، لأن لا عداوة في الإسلام. من هجر أخاه فوق 3 فلا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، والعياذ بالله من ذلك. من هجر أخاه فوق 3 لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. ممكن أنا تخاصمت مع أخي أستاذ شجاع يوم يومين 3، حتى هو لو لم يبادر، أنا كمسلم واجب علي أن أبادر
أن أتسامح معه وأصافحه وأتصالح معه ويسامحني، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا أخوة في الدين. الله سبحانه وتعالى سوف يحشرنا مع سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى إن شاء الله بإذن المولى عز وجل. لذلك يا أخوان يجب علينا أن نجعل هذا الاجتماع ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، عبادة للمولى عز وجل، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نذكر الله ونصلي على رسول الله ونسمع الصلوات ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونتبرك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مجلسنا هذا طاعة للمولى عز وجل. يعني لا أحد يقول في عقله أنا جئت إلى هذا المجلس لكي أنظر إلى هذا اللبناني أو هذا البندونجي أو إلى حبيب ألفين. كلا، اجعلوا هذا المجلس طاعة لله سبحانه وتعالى، اتباعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى ببركة اتباعنا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرنا على ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننال رضا المولى عز وجل يوم القيامة وننال الجنة يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يزرع في قلوبنا ذكر الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أوليائه ومحبة أهل بيته بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك أمر مهم جدا في هذا المجلس المبارك الذي هو حلال بحلال. طبعا هذا مجلس من مجالس الذكر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل على صحابته أحد المرات فقال لهم هل أدلكم على ما يقربكم إلى بارئكم وأرفع لدرجاتكم وأفضل من إنفاق المال والذهب والفضة وخير من الجهاد في سبيل الله. فسألت الصحابة رسول الله ما هو هذا الأمر الجلل يا رسول الله؟ فقال لهم ذكر الله. فإذا اجعلوا هذا المجلس هو من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى الذي ببركته الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الرحمة والسكينة والخشوع والطمأنينة ويرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة لما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتداولونه فيما بينه. يعني اجتمعنا هنا لكي نسمع القرآن الكريم، اجتمعنا هنا لكي نسمع التوصية النصيحة. لا تجعلوا هذا المجلس فقط مجرد تسلية. الآن جاء مبلغ أنا أو قبلي أو بعدي نسمع ماذا قال، نسمع النصيحة ليكن بذلك لنا أجر عظيم عند المولى عز وجل، ليكن بذلك لنا مغفرة عند المولى عز وجل. فإذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه أو يقرؤون القرآن أو حديث الرسول أو يصلون على الرسول أي نوع من أنواع الذكر إلا هذا تأكيد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة يوم القيامة. انظروا إلى عبادي اجتمعوا على طاعتي، اجتمعوا على محبتي، اجتمعوا أن يسامحوا بعضهم بعضا، اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، اجتمعوا على ذكر الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس المبارك بعد أن ينتهي هناك ملائكة سيارون. عندما تجد هذه المجالس المباركة تحفنا تجلس معنا إلى أن ينتهي هذا المجلس. وبعد أن ينتهي هذا المجلس تصعد الملائكة إلى السماء فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ ماذا تركتم جماعة فلان يفعلون؟ هل يلعبون أو يضحكون أو يضيعون الوقت أو يتسلون؟ فتجيب الملائكة لا يا الله، تركناهم يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك ويصلون على نبيك. فيسألهم المولى عز وجل وما حاجتهم بذلك؟ لماذا اجتمعوا هنا؟ فتجيب الملائكة خوفا من نارك. فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب وما حاجتهم غير ذلك؟ فتجيب الملائكة طمعا بجنتك. طمعا بماذا؟ هل هناك أحد ليس عنده طمع بجنة المولى عز وجل؟ طبعا لا. فيقول المولى عز وجل أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ببركة هذا المجلس المبارك. فإذن يا أخوان يجب علينا دائما أن نجعل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا ودستورنا في هذا الامتياز الدنيا. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل الموت، قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى
ماذا قال لنا؟ ماذا أمرنا؟ ماذا أخبرنا؟ تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله أي القرآن الكريم، وسنتي أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاة يوم القيامة، من أراد الفوز في الجنة يوم القيامة، فعليه أن يسير على ما أمره به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتمسك بكتاب الله القرآن الكريم وبسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وجل ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو من الجميع أن يسمع هذا الكلام، أن نواظب على الصلاة في أوقاتها. جميع السنن والقرآن والآيات والأحاديث القدسية وجميع القوانين التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، إلا الصلاة لأهمية الصلاة على العبد المسلم كانت أمر مباشر من المولى عز وجل في رحلة المعراج، عندما عرج الله سبحانه، عندما عرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى وأمر عليه الصلاة، فرض عليه الصلاة. أولا كانت 50 صلاة حتى إن وصلت إلى 5 صلوات. فلذلك يجب علينا أن نواظب على الصلاة في أوقاتها. لماذا؟ أولا في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا واحد. اثنين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن حسنت صلاته حسن عمله، وإن فسدت صلاته فسد عمله والعياذ بالله. والصلاة هي تدفع البلاء، والصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة هي سبب لقبول جميع الأعمال، والصلاة هي الصلة الوحيدة بين العبد وربه. من أراد أن يكون على صلة مع الله سبحانه وتعالى فليحافظ على الصلاة في أوقاتها. ومن واظب على الصلاة في أوقاتها من الصبح إلى العشاء كان في حفظ الله ورعايته طول اليوم ببركة الصلاة. لذلك يا أخوان يجب علينا أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ الصلاة هي عماد الدين. هذا انظروا، هذا التندة لها عماد، 1 2 3 4، لو قطعناهم سقط على رؤوسنا موت. وكذلك الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. فلذلك يجب علينا أن نحرص على الصلاة في أوقاتها. وهناك كثير من الإخوة والأخوات يأتي وقت الظهر أو يأتي وقت العصر أو المغرب يقول أنا الآن عندي شغل في التجارة، في جمع الفلوس، في المتجر، في المدرسة، في السوق، في اللهو، في اللعب، أصلي بعدين عندما أعود إلى البيت قضاء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى توعدنا في القرآن الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل هو وادي في جهنم والعياذ بالله، ليس لتارك الصلاة. تارك الصلاة إن شاء مات يهوديا أو إن شاء مات نصرانيا. هذا الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. فلذلك يجب علينا أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى أكرمنا وإياكم في هذه الليلة المباركة. حضر معنا أثر الرسول، شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ببركات شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سوف يكون حاضرا في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء بروحه أو بجسده أو بدعائه أو بنوره أو بظله، لكن فليكن معلوما لديكم جميعا أنه حاضر بيننا بإذن المولى عز وجل. فلذلك يجب علينا أن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فائدة لنا، الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان هنا نور في القبور، هي علو في الدرجات، هي جوابك يوم الحشر. الله سبحانه وتعالى يطلق ألسنتنا ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنملأ أوقات فراغنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد في هذه الأيام أعداء الإسلام أدخلوا إلينا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي حاجة ملحة، لكن يجب علينا أن نستعملها في طاعة المولى عز وجل، ليس في اللهو واللعب. كثيرا ما ترى الشباب والشابات، يعني المراهقين، يضيع وقته أمام الهاتف في الغناء والرقص واللعب واللهو، ويقلد أكتر فلان، ويقلد الفنانة فلانة، والكافر فلان، ولاعب الفوتبول فلان.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ يحشر المرء مع من أحب. إذا أردتم أن تحشروا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو الأولياء أو العلماء أو الفقهاء أو الصالحين أو ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحشروا معهم يوم القيامة. لكن من تبع الممثل والأكتور والممثلة، هذا بوليوود وكوريان، هذا كوريان ومدري أين هوليوود وبوليوود، وهذا فعل هكذا وهذا، سوف تحشر معهم يوم القيامة في جهنم، كل على فرحته. الله سبحانه وتعالى وضعك على الطريق، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أن جعلك مسلم، هذه نعمة، فقط هذه النعمة أن جعلنا مسلمين لا نستطيع أن نشكر الله عليها، إما شاكرا أو إما كفورا، أو نشكر الله سبحانه وتعالى ونتبع ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نذهب في طريق الضلال. فلذلك يجب علينا يا أخوان أن نملأ أوقاتنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا وأخبرنا من صلى عليه في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا. هذا وعد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل في الجنة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فهم؟ فهم؟ أنت بوهوج، أنت بوهوج، أيوة بوهوج. فهم؟ أوكي، تفضل يا أستاذ محمد. تفضل. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul bersama di tempat ini menjalankan daripada perintah Allah, menjalankan daripada perintah baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berdoa semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul di sini di dalam kecintaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutus oleh Allah Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad terkecuali menjadi rahmat wujud sumber kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta yang ada. Seluruh yang ada mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah, berkah daripada diutusnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua berkumpul di tempat ini, berkumpul di dalam acara halal bihalal, atau saling menghalalkan, atau saling memaafkan, atau saling membebaskan daripada kita punya masalah dizalimi ataupun terzalimi. Maka dari itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian semua adalah orang yang memulai mengucapkan salam terhadap saudara muslimnya, sesama saudara muslimnya memulai daripada ucapan salam keselamatan. Maka dari itu kita sangat dibimbing oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar baik daripada tali ikatan persahabatan, tali ikatan silaturahim di antara kita semua. Sampai-sampai Nabi kita yang menjadi pedoman dan idola kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang
yang bertengkar melebihi daripada 3 hari, memutuskan daripada tali silaturahimnya lebih daripada 3 hari, maka orang tersebut tidak akan masuk sorga, bahkan tidak akan mencium daripada baunya sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang membebaskan daripada kesalahan-kesalahan orang lain. Bebaskanlah ketika orang lain memiliki kesalahan kepada kita semua, walaupun perkara itu berat, walaupun perkara itu tidak mudah. Sungguh beliau mengatakan, orang yang memaafkan daripada kezaliman orang lain, orang yang memaafkan daripada kesalahan dosa orang lain kepadanya, orang tersebut memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalinlah tali persaudaraan sesama muslim kita agar kita mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita berkumpul di majlis salawat ini, majlis milad daripada majlis salawat, yang mana majlis salawat ini majlis ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya kita menyebut dan memanggil-manggil nama kekasihnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sallallahu alaihi wasallam yang diopembarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan, yang menjadi barometer tolak ukur kehidupan. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, ampunan Allah, selamat kelak yaumul qiyamah, dan ingin mendapatkan keselamatan yaumul qiyamah hingga dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suri tauladannya adalah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita duduk di majelisnya, duduk di dalam kecintaan kepadanya. Ini pun disebut majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rombongan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang mana perkara ini akan mendekatkanmu kepada Allah, yang mana perkara ini akan membuat derajatmu tinggi di hadapan Allah, yang mana perkara ini lebih baik daripada engkau menginfakkan emas perak di jalan Allah, bahkan lebih baik daripada engkau mengorbankan jiwa raga berjihad sampai mati di jalan Allah." Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain merasa heran dan kaget, terkagum-kagum, adakah perkara yang dahsyat dan luar biasa seperti itu? Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan perkara tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak akan rugi orang yang duduk di majlis zikir seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kelompok manusia berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah. Ulama menafsirkan sebahagian rumah Allah itu adalah al-masajid, masjid-masjid yang ada. Ulama sebahagian menafsirkan rumah Allah itu adalah setiap tempat yang di dalamnya berkumpul, memanggil nama Allah, berzikir kepada Allah, mengingatkan kepada Allah, memanggil-manggil nama kekasih Allah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kelompok manusia berkumpul di tempat seperti ini. Yatsluna kitabah,
di dalamnya dibacakan daripada kitab ayat suci Al-Quranul Karim, di dalamnya kita mengaji, mendengarkan daripada nasihat-nasihat para ulama. Maka dari itu ketika kita hadir di majelis seperti ini, maka baguskanlah tekad tujuan kita semua. Bukan hanya kita kumpul di tempat ini hanya untuk duduk-duduk saja atau melihat-lihat saja siapa yang datang, mubalighnya siapa, sebelumnya siapa dan setelahnya siapa, atau ingin melihat saja misal kata beliau Wan Alfi, atau ingin melihat saja fulan dan fulan. Maka perbaguslah ketika kita duduk di majelis seperti ini, kita bertujuan ingin mendapatkan ridha Allah dan ingin mengikuti sekuat mungkin daripada jejak langkahnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya dibacakan kitab Allah, dibedah daripada makna kandungan isi daripada kitab-kitabnya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa, terkecuali wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menghujankan ketentraman kepada kita semua. Allah akan menghujankan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Malaikat-malaikat akan diutus duduk bersama kita semua, mendoakan daripada seluruh permohonan kita. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wahai saudara-saudari, perlu diketahui bahwasannya dikatakan di dalam hadis qudsi, sesungguhnya di atas kita ini selalu berterbangan malaikat Allah yang Allah ciptakan. Ini malaikat dinamakan malaikat sayyarun yang Allah ciptakan khusus untuk mencari majlis-majlis seperti ini, untuk mencari majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemukan majlis seperti ini, maka malaikat tersebut turun dan memanggil kepada yang lainnya, halummu ila hajatikum, wahai malaikat, kesinilah, inilah tujuan kalian, inilah hajat kalian, inilah tujuan kalian oleh Allah diciptakan, yakni majlis zikir seperti ini. Maka berbondong-bondong malaikat duduk bersama kita semua, dan ketika malaikat duduk, kita pun duduk. Acara seperti ini beres, kemudian malaikat pun kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu malaikat tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati, madza taraktum ibadi yaf'alun? Allah bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikatku, padahal Allah maha mengetahui, tapi untuk menunjukkan betapa pentingnya dan agungnya majelis seperti ini, Allah bertanya, wahai para malaikatku, lagi ngapain itu hamba-hambaku berkumpul di tempat seperti ini, duduk di tempat seperti ini, meninggalkan kesibukannya, meninggalkan rumahnya, mengorbankan waktunya? Apa yang mereka mau? Apa yang mereka kerjakan? Malaikat menjawab, ya Allah, Engkau maha mengetahui. Mereka berkumpul berzikir kepadamu, ya Allah. Mereka berkumpul memuji-mujimu, ya Allah. Mereka berkumpul mensucikan nama-Mu, ya Allah. Mereka berkumpul memanggil-manggil nama Nabi-Mu, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bertanya kembali kepada para malaikat, apa yang mereka mau wahai para malaikat? Apa yang mereka tuju wahai para malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, tujuan mereka adalah takut dimasukkan ke dalam neraka-Mu. Tujuan mereka adalah menginginkan masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Tentunya kita semua ingin masuk surga. Tadi beliau bertanya kepada kita semua, masuk surga mau semuanya tidak? Tentunya tidak ada yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Malaikat telah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lalu apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Ushidukum ya malaikati, wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat-malaikatku, wa izzati wa jalali, Allah bersumpah demi kegagahanku, demi keagunganku, aku mengampuni seluruh dosa orang yang hadir di majelis seperti ini. Dosa-dosanya yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah.
berkat kita hadir di majlis zikir kepada Allah, di majlisnya Kanjeng Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah berjalan kita di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di khutbah wadaknya sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 mustika kepada kita semua agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha abada. Kata Rasul, aku meninggalkan 2 mustika untukmu. Ketika engkau berpegang teguh kepada 2 mustika tersebut, maka engkau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, akan sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Apa 2 mustika tersebut? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 2 pegangan kita semua, itulah 2 pedoman kita semua, 2 mustika yang diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua hadir di tempat ini di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala menakdirkan hadir di tengah-tengah kita semua. Selain daripada hadirnya beliau, hadir pula beliau didampingi dengan hadirnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita semua. Semoga ini menjadi ciri hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita semua. Hadirnya apa itu dengan rohnya, ataupun dengan doanya, ataupun dengan ridhonya, ataupun dengan jasadnya. Semoga adanya rambut Rasul di tengah-tengah kita semua. Ini menjadi ciri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita semua. Maka bergembiralah wahai saudara-saudari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berwasiat kepada kita semua, jagalah kita punya sholat, indahkanlah kita punya sholat, jangan lalaikan kita punya sholat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh perintah Allah selain daripada sholat, seluruhnya, Qur'annya, hadisnya, daripada hukum-hukumnya, daripada perintahnya, semuanya melalui malak wasilah, malak Jibril alaihi salatu wassalam. Terkecuali sholat. Sholat ini Allah Ta'ala langsung ketika mau memberikan sholat, langsung dipanggil Nabi kita, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat, betapa sakralnya sholat, betapa menjadi kebutuhan pokoknya sholat untuk kita semua. Orang yang sholatnya bagus, maka kehidupannya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya rapi, maka kehidupannya akan dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat, kata Allah, telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lalaikan kita punya sholat. Sholat ini tiangnya agama. Nabi bersabda, seperti panggung ini memiliki tiang, ada 4 tiang. Andai kata tiang-tiang daripada panggung ini kita potong, tiang pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya, apa yang akan terjadi? Maka yang di atas ini akan roboh menimpah kita, dan kita pun akan celaka. Pun demikian agama kita, ketika sholatnya tidak dilaksanakan, akan celaka, akan roboh, dan kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita melalaikan kita punya sholat. Banyak daripada pemuda-pemudi kita tidak peduli akan sholat. Banyak daripada saudara-saudara kita tidak peduli akan sholat. Dilalaikan, dilupakan, disibukkan oleh bisnisnya, oleh aktivitasnya, sehingga sholatnya duhur, asar, maghrib dilaksanakan di satu waktu ketika sampai ke rumah. Hati-hati wahai saudara, ini adalah perkara yang bertentangan, yang akan mencelakakan kita semua. Allah mewanti-wanti untuk orang yang melalaikan sholat dalam Al-Quranul Karim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Wail, satu jurang di neraka jahanam. Untuk siapa? Bukan untuk orang yang meninggalkan sholat, tapi untuk orang yang melalaikan sholat, menunda-nunda sehingga keluar daripada waktu sholat tersebut. Wail ini adalah satu jurang di neraka jahanam yang mana dalamnya 70.000 tahun perjalanan. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat terakhir dari beliau, perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh salawat ini adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak musuh-musuh Islam yang menjauhkan para pemuda, para pemudi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memasukkan pengaruh-pengaruh yang menjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirimnya daripada idola-idola yang melupakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala meletakkan kita di satu jalan yang mana kita bebas memilihnya, mau jalan menuju surganya Allah Ta'ala ataupun jalan menuju kecelakaan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada pemuda-pemudi kita salah memilih idola. Mereka lebih mengidolakan artis-artis TV. Mereka lebih mengidolakan pemain-pemain bola. Lebih mengidolakan daripada artis-artis Bollywood, artis Korea. Main, kata beliau, yang gini-gini apa TikTok katanya ya. Ya, main yang menjauhkan, yang melupakan daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isilah, diktelah waktu kita dengan bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, memberikan jaminan keselamatan untuk orang yang senang bersolawat. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi 10 kali, maka wajib mendapatkan syafaat pertolonganku kelak yaumal qiyamah. Dan Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak yaumal qiyamah, orang akan dibangkitkan dengan siapa yang ia cintai. Ketika kita di dunia mengidolakan, mencintai Nabi, maka insya Allah yaumal qiyamah akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita mengidolakan artis-artis yang jauh dengan Allah, pemain-pemain bola yang jauh dengan Allah, maka dengannya lah kita akan dibangkitkan kelak yaumal qiyamah. Naudzubillah. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat keinginannya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. 30 diberikan di dunia, 70 Allah berikan di akhirat untuk orang-orang yang senantiasa membaca salawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan keluar dari alam dunia ini alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah Ta'ala, dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal